Bersua kembali kami dalam Lensa IPT pastinya dengan saya Syairul dan juga Dan saya Nini. ya pastinya kalau ikutkan hari ini hari raya yang keempat. Sebenarnya hari raya ni sebenarnya dah 2 tahun kita tertangguh. Jadi konsep ataupun tema raya di UiTM ni adalah sinar di Aidilfitri. Supaya kita dapat sinar dan kita dapat memperbaharui dan juga memperbaiki apa yang kita tak dapat buat pada tahun-tahun yang lepas waktu pandemik. Ya, betul. Jadi apa yang sinar yang Nini nampak sekarang ni? Kalau kita tengok memang tetamu-tetamu yang datang pun nampaknya berseri-seri dengan pelbagai color kan. Memang orang kata tip-top lah kan, memang dah bersedia nak beraya ke rumah sanak saudara ni. Kalau macam saya, Nini bersinar di mata saya. Allahu Akbar. Tapi ada yang lagi bersinar dengan kita pada hari ini, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Teknologi Dr. Hajar Roziah Muhammad Jano, Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Kita berdua ni kalah dengan baju Datuk. Itulah, nampak bersinar-sinar. Inilah dia sinar dia ada. Sinar dia ada Fitri. Baju raya lama. Tapi tetap bersinar Datuk. Datuk, apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Selamat Hari Raya Datuk. Apapun kita nak ucapkan, ini adalah kali yang pertama SIPT menjaga kaki di UiTM dan pastinya apa antara yang Datuk boleh kongsikan raya di UiTM tahun ini? Cerita raya di UiTM. Cerita raya di UiTM. Ingat nak cerita keseluruhan UiTM tadi? Raya makan cerita raya dulu Datuk. Semangat raya ni tak hilang lagi Datuk. Raya di UiTM ni memang meriah lah. Walau mungkin hari pertama tu tak ada orang kan di sini. Tapi pelajar-pelajar yang tak balik ada. Dan ada juga beberapa staff yang menjaga UiTM. Sentiasa ada. Okay. Di keadaan di sini kalau selalunya lah sebelum PKP, raya di UiTM ni memanglah pagi-pagi semua pergi masjid kan, memang yang tak balik tu. Kan? Sebab dah tak puasa. Okay. Jadi kalau waktu kita kata fasa peralihan endemik ni yang tak boleh balik ke kampung, macam ni ada jamuan juga ke? Ada. Kita tak pernah abaikan pelajar-pelajar kita yang tak pulang beraya ni. Pihak hal ehwal pelajar kita akan sediakan juadah untuk pagi tu. Makanan ni lain, raya ni lain. Lain dah. Raya makan lain, raya lain. Duit raya lain. Kita pun bagi juga agihan juga kepada staf-staf. Hari ni saya jadi pelajar UiTM tu. Saya nak convert staff ke student boleh ke? Boleh. Jadi apapun kalau kita ikutkan UiTM ni sebenarnya Datuk, semenjak UiTM ni ditubuhkan, kalau kita ikutkan pada tahun 1956 bermula sebagai Dewan Latihan Wida dan kini sebenarnya berdiri gah setara dengan universiti-universiti awam yang lain yang mana hebat di dalam dan luar negara. Itu yang penting. Jadi apa sebenarnya aspirasi yang dibawa oleh UiTM ni untuk meneruskan kelangsungan legasi 50 sepanjang UiTM 65 tahun. Ya, 65 tahun. Ketika itu latihan rida, you sebut latihan rida tahun 1956. Kita universiti ini dulu adalah institut latihan rida tu. Sebenarnya hasil daripada resolusi Kongres Melayu, Kongres Bumi Putra pertama gitu ya. Jadi daripada kongres itu resolusinya ialah mesti ada satu pusat latihan untuk melatih kaum Bumi Putra Melayu terutamanya lah untuk meningkatkan sosioekonomi. Dan daripada situ sebenarnya bukan untuk racial ke apa, lebih kepada untuk menyeimbangkan, menyamaratakan dari segi tahap ekonomi antara kaum. Daripada situ tahun 1969 ia bermula pada tahun 56 tu bermula dengan 2 program saja. 2 program saja. Kemudian tahun 1969 kita bertukar menjadi institut Teknologi ITM. Dan seterusnya Institut Teknologi Mara ni dia menawarkan program diploma dan juga masa itu ada sijil diploma, kemudian ada advanced diploma. Ketika itu belum ada ijazah. Bila kita tukar tahap kepada universiti tahun 1999, barulah kita tawarkan program-program ijazah, kemudian kita mula pergi ke penyelidikan, kita ada degree masters dan PhD lah.
Okey. Mulanya tahun 1999 tu. Jadi 2000 tu kita berubahlah menjadi universiti. Itu ada perubahan. Walau bagaimanapun misi kita sama. Misi kita nak memberi peluang kepada pelajar daripada Bumi Putra ni ataupun Melayu untuk meningkatkan pendidikan tertiary education dia ni. Baik. Kalau kita tengokkan 65 tahun tu satu usia yang sangat lama yang kita boleh katakan usia yang matang. Daripada 2 latihan ataupun kursus, sekarang dah saya rasa 504. 504. Jadi lepas ni macam mana, Datuk? Adakah ada penambahan mengikut kepada kerelevanan industri pada masa kini tu? Kita perlu menyemak juga. 504 ni mungkin dah tepu lah pada pandangan saya. Tapi kita dah menukar sekarang ni kepada micro credential. Akan menukar. Maknanya banyak, tak semestinya program itu mesti dijadikan macam program dulu ada 42 kursus. Sekarang ni pelajar-pelajar kemungkinan kita dalam mengarah ke situlah. Kita nak menjadikan pelajar-pelajar boleh mengambil macam-macam kursus, macam-macam mata pelajaran. Kemudian dia boleh put it together untuk membentuk satu program. Nak tanyalah Datuk kan, berkenaan dengan kalau kita tengok 65 tahun ni dah macam-macam kan. Jadi apa pencapaian yang terbaik yang UiTM dah capai selama ni? Kalau pada saya lah, UiTM ni, asalnya ITM dulu, misi kita tu. Pada saya kejayaan kalau orang tanya di mana-mana adalah kita dah capai misi. Misi memberi ruang kepada sebanyak pelajar-pelajar Bumi Putra. Sekarang kita dah ada 184,000 pelajar ya. 184,000 pelajar di UiTM. Asalnya dulu tak sampai 15. Ada 2 program tak sampai 15 orang. Jadi misi untuk kita memberi pendedahan dari segi pendidikan tinggi ni kepada kaum Bumi Putra dan Melayu khususnya, itulah satu kejayaan pada saya. Dan kalau kita tengok graduan yang dah kita lahirkan, graduan kalau ikut orang kata head count lah dalam 650,000. 650,000. Tapi kalau dari segi scroll, kita dah hampir 1,900,000. Tu dia. Sebab adalah pelajar yang daripada diploma, dia ambil degree, dia ambil masters, PhD di tempat yang sama kan, di UiTM. Jadi tapi kalau head count 650,000. Tapi itu satu kejayaan. Pada saya, kenapa kita wujud? Kita wujud untuk memberi peluang dan kita capai benda ni. Cuma kita mesti lagi nak memberi ruang yang jauh lebih ramai lagi kat luar sana sebab masih ada lagi pelajar Bumi Putra yang di luar sana yang memerlukan institusi macam UiTM itu beri pendedahan ilmu kepada mereka. Dan pada masa yang sama, pencapaian yang terkini, kita daripada dulu hanya berfokus kepada pengajaran pembelajaran, tapi sekarang kita dah berfokus kepada penyelidikan. Jadi dalam konteks penyelidikan ni, dalam tempoh 20 tahun lah daripada kita jadi universiti, banyak peningkatan ya. Grant yang tahun lepas kita dah memperolehi grant penyelidik UiTM ni memperoleh grant dalam 50 juta gitu. So tahun ini pun 22 pun dah banyak peningkatan. Baru quarter 1 ni kan dah ada dalam 4 juta. Itulah saya suka dengan angka 184,000 yang Datuk sebutkan itu tadi. Saya rasa itu satu angka yang sangat banyak. Jadi macam mana sebenarnya kalau kita ikutkan dalam tempoh 2 tahun pandemik ni lagi, macam mana pembelajaran kualitinya dijaga, Datuk? UiTM ni pada saya lah. Saya dah lama duduk dalam UiTM ni. Kita mengajar, saya pun menjadi pentadbir akademik. Hampir 30 tahun dah saya dalam UiTM ni. Kita melihat UiTM mementingkan kualiti. Kita tak kompromi kualiti. Walaupun kita dimohon untuk orang kata apa, beri seramai mungkin, ambil pelajar seramai mungkin, tapi kita tak berkompromi kualiti. Dan di UiTM ini kita sebenarnya adalah berstatus SWA akreditasi. Jadi program-program kita tu kita iktiraf sendiri. Pengiktirafan sendiri. Jadi SWA akreditasi, self accreditation. Jadi maknanya 504 program tu tadi memang kita ada pasukan audit dalam yang menguruskan pencapaian tahap-tahap mengikut standard itu.
Jadi daripada ada lebih kurang 100 program kita adalah yang badan dikawal selia oleh badan profesional. Jadi itu pun di dalam UiTM kita ada pasukan tu yang di setiap fakulti tu ada auditor, auditor quality. Saya kira usia Datuk berada di Naib Chancellor UiTM belum cukup tahun. Jadi apa antara belum cukup tahun lagi Datuk ya? Belum. Saya kira. Baru 210 hari. Allah, kira 210 hari. Saya kira dalam 210 hari itu mungkin sudah cukup jelas bagi Datuk untuk melihat apa yang perlu ditambah baik daripada UiTM, dan juga saya rasa Datuk sendiri dah ada rencana itu sendiri dalam membentuk UiTM yang lebih unggul di masa depan. InsyaAllah. Kita work together. Bukan saya seorang, tapi top management kita ni. Sebenarnya UiTM kita dah ada apa yang dipanggil GRU tadi tu, perancangan strategik. Kita dah dokumentkan perancangan strategik tu sebelum saya jadi Vice Chancellor lagi. Tapi saya pun terlibat dalam pembentukan dokumen tersebut. Jadi masa saya menjadi Naib Chancellor, saya teruskan saja. Itu adalah juga satu, orang kata apa, satu soft skill yang mesti ada dalam staff kita. Sebab kalau kita bertukar dan setiap kali kita tukar pemimpin, kita tukar semua, that will be a domino effect. Apabila saya menjadi Vice Chancellor, kita maintain apa yang kita ada, kita just reset. It so happen semasa pandemik ni kita perlukan reset itu. And then bila kita reset, kita tengok sasaran-sasaran yang ada sebenarnya. Kalau kita ada 122 KPI sebenarnya UiTM ni. Jadi mereka ni semua tahu apa nak capai. Jadi kita nak capai globally renowned university. Okey, kalau dilihat itu dari segi pengurusan UiTM as a whole Datuk. Jadi bagaimana pula dengan pelajar? Macam mana pengurusan pelajar tu sendiri dalam tu ada juga pelajar. Maknanya untuk Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar, dia ada dia punya strategic action plan, apa yang dia nak buat. Untuk hal ehwal akademik, apa yang nak difokuskan supaya akhirnya semua sasaran-sasaran yang tu akan mencapai, menggerakkan kita ke arah globally renowned tadi tu. So itulah kita punya target, tapi misi kita tak berubah. Misi kita tak berubah, tetap untuk Bumiputra tadi tu. Memberi peluang kepada pelajar Bumiputra. Sebab kalau kita ubah misi, UiTM akan kolaps. Betul. Saya teringat pada zaman dulu, mungkin 50 tahun yang lepas ataupun 30 tahun yang lepas, dalam satu taman atau dalam satu kampung, nak cari seorang yang ada ijazah sarjana muda pun susah, Datuk. Sekarang ni rasanya puso-puso nak masuk pelajar. Jadi UiTM ni dah bersedia ke belum untuk menerima graduan, mungkin menerima mahasiswa-mahasiswa lebih daripada 184,000 tadi? Mungkin 250,000? Kita bersedia untuk 200,000 lah. Kita bersedia untuk 200,000 dan kita kalau nak lebih 250,000, kita perlukan pertambahan lah. Maknanya kena ada bangunan baru, kampus baru. Tapi setakat ini 200,000 tu insya-Allah memang dah boleh. Kapasiti itu kita boleh capai. Tapi pada masa yang sama jangan lupa kita perlukan staff. Kita perlukan staff akademik dan juga staff admin lah. Okey, jadi kita dah berada di penghujung ya. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak Datuk di atas kesudian Datuk untuk bersama-sama dengan kami di Lensa IPT, dan akhir kata mungkin boleh berikan ucapan raya sedikit Datuk. Ucapan, nasihat, pandangan kepada mereka yang sedang menonton Lensa IPT. Kita ada dalam banyak yang menonton sekarang Datuk. Saya mengambil kesempatan inilah untuk ucapkan terima kasih dulu pada UOB 2. Terima kasih kepada RTM. Kemudian saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua pasukan pengurusan saya dan juga pasukan pelajar-pelajar saya. Sebenarnya mereka adalah penggerak UiTM, bukan saya seorang. So we work in teams. I know sasaran dah kita tetapkan. Itulah yang insya-Allah hari raya ini boleh menjadi, orang kata bukan sempadan tapi permulaan. Saya sangat berharap kita dah 2 tahun tak berhari raya tadi, supaya semoga hari raya ini akan mendatangkan lebih keberkatan dan kita akan lebih dapat nampak mana lagi kita nak. InsyaAllah. Tak cukup dengan sekadar ucapan Datuk, nyanyi sikit lagu raya Datuk. Lagu favourite Datuk apa? Lagu raya. Apa lupa
lupa. Lupa tak apa. Nanti kita record, kita mainkan dulu IPT yang akan datang. InsyaAllah. Oh, terima kasih kita nak ucapkan kepada yang berbahagia Profesor Dato' Teknologi Dr. Hajar Roziah Muhammad Janu, Naib Chancellor Universiti Teknologi Marak dan Sudi bersama dengan kita patutnya bergaya ke Bahau katanya Negeri Sembilan. Tapi sudi bersama dengan kita pada hari ini untuk sama-sama menjayakan Sina Dia Fitri Lensa IPT X Universiti Teknologi Marak. Terima kasih Datuk. Apapun itulah tadi kita dah sedikit berkongsi berkenaan dengan UiTM dan juga Sina yang dibawakan oleh UiTM sendiri kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada golongan Bumiputera. Yang ini ya, sebab kalau kita ikutkan kita kena bersama, bukan sahaja pensyarah, bukan sahaja pegawai, tapi pemegang taruh terbesar itu pelajar itu sendiri perlu memegang tanggungjawab yang besar untuk sama-sama menjadikan UiTM ini sebagai universiti yang disegani dan juga yang dibanggakan di luar negara ini. Ya. Jadi apa yang kita ada lepas ni, Syarul? Lepas ni saya dengar cerita ada lagu raya ni. Lagu raya. Lagu raya ni sebenarnya daripada akustik band UiTM sendiri. Tadi opening dia dah nyanyi dah. Ini lagu lain pula. Tadi kalau nyanyi lelaki, ini kita bawakan wanita bidadari kepada anda. Suara dia meresap, menyentuh ke hati. Menyengat semua kepada hati saya. Apa pun kita nak silakan akustik band UiTM, Dayang Izian Zawani Irail dengan lagunya Selamat Hari Raya.